Hai guys, kembali lagi anda ke dalam channel saya iaitu Wells Official Channel. Tentunya suatu channel yang sentiasa memberikan anda maklumat baru berkenaan dengan fakta, konspirasi, mitos dan juga sesuatu yang bersifat historical. Sesungguhnya setiap negeri memiliki kisah mitos dan legenda yang tersendiri ataupun dinamakan sebagai cerita rakyat. Begitu juga dengan negeri Sabah yang memiliki kisah mitos sehingga menjadi perbualan dalam sesebuah masyarakat hari ini. Percaya ataupun tidak, ianya berbalik kepada individu itu sendiri. Namun setiap penceritaan yang terhasil dari mulut ke mulut masyarakat memiliki nilai tersendiri dan boleh dijadikan sebagai satu iktibar. So guys, hari ini saya akan kongsikan anda dengan misteri Telaga 7 di Kunak, Sabah. Sama ada mitos ataupun legenda, namun kisah ini sukar untuk dilupakan oleh sesetengah masyarakat di sekitar Kunak, Sabah khususnya. Terdapat berbagai versi cerita mengenai Telaga 7 ini. Ada yang mengatakan cerita ini sama seperti cerita legenda 7 putri di Langkawi. Telaga 7 ini terletak kira-kira 4 km daripada Pekan Kunak. Daripada cerita mitos ini, dikatakan bahawa 7 orang putri jelita dari kayangan telah turun bermandi di Sungai Permanis Dara untuk mengekalkan kecantikan mereka. 7 orang putri tersebut adalah putri kesayangan Maharaja Awam Gemawan yang memerintah Cakrawala. Mereka ini akan turun ke bumi setiap kali bulan purnama penuh. Namun malangnya suatu hari ketika ketujuh-tujuh putri tersebut sedang bermandi manda, mereka telah didatangi oleh seorang pemuda yang bernama Badang Perkasa, iaitu anak seorang raja daripada alam buana. Badang Perkasa tertarik dengan putri-putri tersebut dan berhasrat untuk mengawini mereka meskipun telah memiliki 5 orang isteri rupawan. Pemuda tersebut telah mengambil pakaian ketujuh-tujuh putri tersebut agar mereka tidak dapat kembali semula ke kayangan. Namun, tanpa pemuda itu sedari, tindakannya telah mengundang musibah apabila dia memegang pakaian 7 putri. Tiba-tiba pakaian tersebut terbakar dan pemuda tersebut turut terkorban kerana dirinya meletup disebabkan sumpahan tersebut. Ketujuh-tujuh putri yang menyedari kejadian itu berasa takut kerana tanpa pakaian sutra angkasa sudah tentu mereka tidak dapat kembali semula ke kayangan. Maharaja Awan Gemawan yang terkejut dengan bunyi letupan itu telah memerintahkan orang kepercayaannya iaitu Botah untuk melihat keadaan putri-putrinya. Setelah tiba ke bumi, Botah begitu terkejut melihat ketujuh-tujuh putri tersebut tidak berpakaian. Botah tidak ingin mereka berasa malu dan meninggalkan selubung Bayu Samudra untuk menjadikan ketujuh-tujuh putri tidak boleh dilihat oleh manusia di dunia. Kemudiannya, Botah kembali semula ke kayangan untuk memberitahu perkara tersebut kepada Maharaja Awan Gemawan. So guys, persoalannya kenapa Botah itu tidak membawa kesemua putri itu naik bersamanya ke kayangan? Sumpah ahli sihir yang selama itu menghantui hidup Maharaja Awan Gemawan akhirnya terjadi juga. Kononnya, peristiwa tersebut sengaja dirancang oleh ahli sihir Dewana di Jayengge dengan menabur debu asmara Pancatirana ke selendang 7 putri. Apabila selendang tersebut disentuh oleh lelaki, ia akan terbakar dan lelaki yang menyentuhnya akan berkecai bersama selendang sutra angkasa. Setelah bertahun-tahun, usaha untuk membawa balik ketujuh-tujuh putri itu ke kayangan telah gagal sehinggakan Maharaja Awam Gemawan dan Permaisuri telah mangkat. Jadi guys, apa yang menjadikan cerita berkenaan dengan 7 telaga Kunak itu turut menjadi misteri? Cerita lisan daripada orang tua mengatakan bagi mereka yang bernasib baik akan dapat melihat ketujuh putri tersebut bermandi-mandi di telaga tersebut tanpa seurat benang. Namun perihal tersebut mereka tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Terdapat kisah di mana seorang lelaki telah melihat 7 putri itu sedang bermandi. Kemudian dia telah menceritakan perkara tersebut kepada adiknya. Kejadian malang telah menimpa nasibnya, yang mana dia telah terkena sumpahan. Badannya panas seperti api dan akhirnya terbakar. Begitu juga nasib adiknya yang menceritakan perkara tersebut kepada temannya. Selain itu,
terdapat kejadian kehilangan 6 pemuda di telaga ini yang masih menjadi tanda misteri sehingga hari ini. Kehilangan mereka dikaitkan dengan misteri di Telaga 7, yang mana putri-putri tersebut telah membawa mereka ke alam bunian kerana ingin mengawini mereka. Ketiga, menurut penduduk, telaga ini telah wujud sejak sekian lama. Namun begitu, dari cerita penduduk awal, telaga ini milik hantu pari yang turun dari bukit berdekatan. Dikatakan, telaga ini tidak pernah kering dan penduduk tidak berani untuk mengambil airnya kerana khawatir akan berlaku sesuatu. Dikatakan juga bahawa air dari telaga ini memiliki 7 warna yang akan muncul pada waktu tertentu. So guys, di sebalik fakta-fakta mitos tersebut, terdapat juga fakta saintifik berkenaan dengan 7 telaga ini. Pertama, dikatakan telaga ini telah dibina sewaktu pemerintahan British, yang mana ianya bertujuan untuk mengelakkan banjir ke kawasan kampung berhampiran semasa hujan. Kedua, telaga ini juga berfungsi untuk membekalkan sumber air bawah tanah pada ketika itu. Walaupun air permukaan mengalami penyusutan ketika kemarau, sumber bawah air tanah masih boleh dieksploitasi dengan adanya telaga tersebut. Seperti yang kita tahu, kerajaan-kerajaan awal di Asia Tenggara turut membina telaga untuk tujuan membekalkan sumber air ketika kemarau dan membekalkan sumber protein. Fakta geologi mengatakan bahawa telaga tersebut telah terhasil akibat daripada hakisan yang berlaku terhadap batuan lembut sehingga kebetulan menjadi 7 telaga. So guys, apa pendapat anda?